Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebagaimana yang kita maklumkan, insya-Allah kita usahalah dalam setengah jam lebih kurang begitu untuk terus meneruskan bacaan buku pelajaran agama Islam yang dikarang oleh Buya Hamka semenjak dari tahun 1956 lagi, setahun sebelum Malaysia merdeka ataupun hampir 10 tahun selepas Indonesia ataupun Hindia Timur itu merdeka. Setebal 400 lebih muka surat. Kita cubalah istiqamah membaca dan cuba memahami perbahasan-perbahasan dalam, sebab bagi saya ini antara karya yang penting Buya Hamka yang jarang diberi perhatian. Jadi menjadi tugas sebahagian kita untuk mempopularkan karya-karya Buya Hamka kepada anak-anak muda, insya-Allah, kepada generasi muda, adik-adik yang berminat untuk memahami perbahasan agama yang merangkumi perbahasan usul yang menggunakan nas iaitu Quran Sunnah, dan juga menggunakan perbahasan yang melibatkan akal ataupun falasifah, namun dalam konteks yang untuk menghujah dan memenangkan agama itu sendiri. Dan itulah disebutkan dalam pelajaran agama Islam ini pelbagai bentuk rencaman. Bahkan dalam mukaddimah kita dah baca pada beberapa siri yang sudah, Hamka menyebutkan sendiri kadang-kadang bila baca buku ini kita rasa macam baca buku falsafah. Bahkan bukan buku ni saja, hampir semua buku dia yang ada namanya falsafah hidup dan seumpamanya, bila kita baca lembaga budi, lembaga hikmah dan seumpama, bila kita baca tu memang macam baca buku falsafah. Tapi falsafah itu tidak menjadi matlamat, melainkan alat semata-mata untuk menegakkan Islam yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu antara kelebihan Buya Hamka, cara dia mengolah dan penguasaannya terhadap sumber-sumber usul agama ini iaitu Quran Sunnah, dan kemudiannya penguasaannya terhadap perbahasan ilmu-ilmu yang bersabit dengan akal semasa. Itu yang menjadikan dia itu istimewa. Baik. Dalam bab yang pertama yang bertajuk manusia dan agama, terbahagi kepada 5 tajuk kecil. Yang pertama yang kita sudah baca pada semalam, yang bertajuk yang ada, ataupun dalam bahasa Arabnya al-wujud. Macam mana manusia, seolah-olahnya Hamka nak sebut dalam ni, macam mana manusia memerlukan agama untuk sampai kepada Tuhan. Bagaimana manusia perlu menggunakan agama untuk sampai kepada Tuhan, dan dalam masa yang sama dia memecahkan kepada 5 subtopik. Kita dah baca bahagian 1 semalam, yang ada ataupun al-mawjud, al-wujud yakni, dan hari ini kita akan tengok bagaimana Hamka membahaskan tentang bagaimana manusia itu melalui agama boleh sampai kepada Tuhan melalui penyelidikan ahli-ahli ataupun penyelidikan orang-orang yang mengkaji lah. Baik, tanpa buang masa, siapa yang ada buku ni boleh ambil. Saya guna terbitan Pusaka Dini. Terbitan terbaru di Indonesia ada 2 syarikat terbitkan serentak. Satunya Republika, satu lagi Gema Insani. Gema Insani menerbitkan secara lengkap juga macam ni, sebiji dalam 500 muka surat. Dan tetapi Republika menerbitkan dalam 3 naskah yang berasingan, 3 jilid lah, 1, 2, 3. Baik. Buya Hamka berkata dalam subtopik yang kedua ni, penyelidikan ahli-ahli. Saya dah baca dan saya tanda poin-poin penting untuk ulasan lah. Baik, kata Hamka, lamalah sudah ahli-ahli pengetahuan tentang ilmu manusia menyelidiki. Manakah yang terlebih dahulu tumbuh dalam fikiran manusia terhadap adanya yang maha kuasa atau yang gaib itu. Maksud yang gaib di sini adalah makhluk-makhluk yang manusia sangka yang menjadi makhluk sampingan daripada apa yang zahir ada. Kalau ikut perbahasan semalam, manusia yang belum ada panduan wahyu daripada Allah dan tidak ada rasul sampai,
Tetapi Allah tetap bagi akal dan juga perasaan pada mereka, intuitif, satu rasa, dipanggil satu rasa ingin tahu, jiwa yang sentiasa risau dan seumpamanya. Itu secara azalinya ada pada manusia. Namun mereka nak kenal Tuhan, wahyu dan Nabi belum ada petunjuknya, hudanya. Jadi melalui pengalaman mereka hidup bertahun-tahun, maka mereka buat spekulatif untuk mendapatkan satu maklumat. Barangkali dengan memerhatikan alam itu, maka mereka secara sendirinya datang perasaan ataupun datang, kita katakan, pemikiran, mesti di sebalik apa yang berlaku di alam ini, segala keteraturannya, siang malam, ada yang mati, kemudiannya mereput, apa semua, pasti ada satu kuasa yang hebat yang menyusun, yang mengatur dan seumpama. Maka idea yang pertama muncul, dan saya yakin di sini ideanya ataupun ilhamnya datang daripada iblis, bahawa setiap makhluk yang ada atas muka bumi ni ada sisi batin dia, ada sisi roh dia. Sebab itulah muncul konsep dia panggil mambang itulah, ataupun semangat spirit. Pokok ada semangat, sungai ada semangat, dan semangat ni, mambang ni, kena puja dia, tak boleh bagi dia marah. Sebab kalau dia marah, maka dia akan menyebabkan kita kena tulah ataupun kenalah dan seumpamanya. Dan kemudian berkembang lagi konsep ini. Mula ada manusia yang boleh berinteraksi dengan mambang ataupun spirit ataupun roh ataupun semangat ini dan seumpamanya, yang kemudian membentuk institusi bomoh, pawang, dukun dan seumpama, yang klaim mereka boleh menjadi jambatan dan boleh akses untuk mengetahui apa yang mambang ataupun semangat-semangat itu nak dan seumpamanya. Itulah permulaannya. Jadi pada mukaddimah subtopik yang kedua, penyelidikan ahli-ahli ini, Hamka mendatangkan perbincangan manakah yang terlebih dahulu tumbuh dalam fikiran manusia terhadap adanya yang maha kuasa, yakni Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, the God Almighty, the only one, iaitu Allah Azza wa Jal, ataupun yang gaib itu, yang dia rasa benda-benda gaib tadi, yang sampai dia pergi sembah dia sembah spirit-spirit, dia sembah tempat-tempat yang karamah apa semua, dia sangka ada penunggu apa semua tu, dan kemudian dia sembah sampai satu tahap diulas oleh Hamka pada kita baca semalam, sampai satu tahap ada agama yang menyuruh sembah kemaluan, sebab merasakan keramatnya, ada hebatnya kemaluan tu, kerana manusia boleh lahir daripada kemaluan. Seorang anak lahir daripada kemaluan wanita, bahkan ia lahir daripada hubungan seksual suami isteri, maka begitu sucinya, begitu hebat sakralnya alat-alat kelamin itu dan seumpama. Itu yang menyebabkan mereka rasa. Kata kuncinya kagum. Bagaimana bila mereka melihat matahari yang begitu hebat menyinar pada siang hari, melahirkan rasa kagum. Bagaimana kemudian bila bulan mengambang, memperlihatkan kehebatan. Bulan mengambang di tengah padang pasir yang tidak ada awan, ni hebat tuan-tuan. Sebab tu penyair-penyair Arab menggunakan perlambangan tersebut, sebab hebat suasana itu. Bintang-bintang. Maka ada yang sembah bintang, ada yang sembah bulan, ada yang sembah matahari. Kenapa? Kerana kagum. Timbulnya rasa kagum terhadap perkara-perkara tersebut. Baik. Kemudian yang kata Hamka lagi, apakah terlebih dahulu mereka mempercayai adanya nyawa pada segala benda? Yakni kita namakan sebagai apa tadi? Spirit tadi, semangat tadi. Maka timbul rasa sangka ni. Ini cerita sebelum konsep agama sampai lagi. Kalau di tanah Melayu kita ni zaman sebelum agama sampai pun lagi. Sebelum kita katakan Hindu dan Buddha pun sampai lagi. Maksudnya zaman awas, zaman animisme, dinamisme. Yakni zaman tidak ada satu agama yang khusus, yakni. Baik. Ataupun yang mereka namai dinamisme, iaitu percaya ada nyawa, ada roh, ataupun ada spirit tadi. Atau apakah sesudah itu baru ada kepercayaan kepada halusnya nenek moyang,
iaitu animisma. Asal dia dinamisma, percaya pada tumbuh-tumbuhan apa semua ni, ataupun yang bersabit dengan roh, iaitu animism. Atau bersamaankah dengan timbulnya kepercayaan kepada pengaruh binatang atau keturunan nenek moyang? Misalnya kepercayaan kepada keturunan harimau, buaya, serigala dan lain-lain. Dinamakan totemisme. Dan bilakah timbulnya pemujaan kepada alat kelamin? Punyalah nak cari, tidak ada panduan wahyunya, sehingga kan ada agama yang menyuruh menyembah kelamin, sama ada yang mereka panggil dewa-dewi, ataupun kelamin sesama mereka dan seumpamanya. Menyusun mana yang terdahulu tumbuh dan yang mana kemudian. Tidaklah terdapat persesuaian. Cuma ada satu hal yang mereka sesuai semuanya, iaitu tentang kepercayaan adanya Maha Kuasa Gaib yang mempengaruhi dan mengatur perjalanan segenap yang kelihatan ada ini. Paling tidak dalam keadaan mereka masih mencari-cari dan tidak faham, ataupun masih keliru dan seumpama tidak ada petunjuk, namun secara kita kata batin mereka, jiwa mereka, secara akal mereka sudah dapat merasai bahawasanya di sebalik apa yang ada ini ada satu kuasa gaib yang begitu hebat, yang mengaturkan, yang menguruskan semua. Cuma terkaan-terkaan mereka tersasar. Yang ni kata pokok semangat pokok, yang ni kata begini, yang ni kata begini. Dan jin iblis of course ambil peranan ketika itu untuk menyesatkan mereka dan seumpamanya. Baik, kita tengok Hamka kata apa lagi. Dan di tanah Indonesia sendiri dapatlah disaksikan bahawasanya kepercayaan demikian masihlah ada bekas atau sisanya. Hamka kata di Indonesia zaman dia 1956 masih ada perkara tersebut. Bahkan kalau Hamka hidup lagi, kita kata Buya, bukan saja zaman Buya dulu, sekarang pun masih ada lagi di Nusantara kita ini. Termasuklah di alam Melayu kita, khususnya di belah-belah pantai timur ke mana, lebih kurang lah. Maksudnya ada lagi benda-benda yang diwarisi daripada zaman tok nenek moyang Nuh, zaman animisma, dinamisma, yakni sebelum agama tu lagi. Baik, katanya lagi apa dia? Di beberapa daerah masih ada sisa kepercayaan kepada semangat, yakni semangat nenek moyang. Semangat nenek moyang. Saya buat catatan apa tu? Kalaulah pada zaman 1956 masih kuat, Hamka kata masih ada, sebagaimana kita sebut tadi, kalau Buya ada lagi, kita akan kata Buya bahkan sekarang pun masih ada lagi. Orang duk percaya pada semangat-semangat. Bahkan di Indonesia lagi teruk lah. Baik. Sehingga di dalam perkahwinan masih tersisa adat menepung tawar. Hamka sebut ni. Demikian juga terhadap orang yang sebab tepung tawar ni bukan sekadar tepung tawar. Yang kita kena fahami, hari ni benda tu jadi adat yang tidak ada falsafah asal dia, dan tak ada i'tiqad. Tapi dulu benda-benda ini dibuat berserta dengan i'tiqad. Kenapa kena tepung tawar? Menggunakan merenjis air bunga mawar yang dijampi bahkan, dan juga berah, kerana simboliknya, i'tiqadnya supaya murah rezeki. Kalau buat begitu nanti murah rezeki dan seumpama. Yang ni yang jadi masalah. Cuma apabila mutaakhir ini dia jadi adat, dia jadi sekadar satu ritual biasa, letak kursi, ambil gambar apa semua, sebahagian ulama kata bolehlah. Pun begitu tidak comel, tidak cantik. Kalau tujuannya untuk mempamerkan pasangan suami isteri, untuk dilihat, ditatap, untuk orang menjamu mata, atau comel. Ataupun sekadar sekarang diberilah alasan, macam saya dulu pun, pihak belah pengantin perempuan kata kita buat kat dalam semata-mata untuk ambil gambar seisi keluarga sahaja. Jadi alasan tu bagi saya masa tu fikir-fikir boleh terima lah. Nah, dah betul pada hari perkahwinan tu tak ada kita buat kat luar ke tatap orang luar, tidak. Melainkan habis diorang balik barulah ambil gambar keluarga. Semoga Allah Ta'ala angkat syubhat-syubhat yang mengurangkan berkat dalam majlis ibadah, iaitu perkahwinan ni ibadah. Baik.
Tetapi dulu, asal-asal dulu, tepung tawanya, renjih mawar ni semua ada dia punya i'tiqad. Dia bukan sekadar buat saja-saja, ada i'tiqad dia. Yakni, kalau buat begini, maka jadi rezeki murah. Kalau buat begini, anak dapat kembar. Kalau buat begini, nanti tak kena bala. Ni benda-benda yang bertentang dengan asas akidah Islamiah kita. Yang ini yang perlu difahami. Dia bukan sekadar adat, tapi adat yang sudah ada unsur yang bercanggah dengan i'tiqad itu. Maka kalau kita nak buat juga benda-benda begini, kita kena bezakan. Satu praktikal yang bersabit dengan dibuat kerana adat, kena difahamkan tidak boleh ada i'tiqad yang mengiringinya, yang mana i'tiqad itu, keyakinan itu, dia mesti ada sandaran nas daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Benda-benda begini yang masih lagi tidak difahami. Sebagai contoh, bila di Kelantan, almarhum Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat rahimahullahu ta'ala, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, bila mana dia mengharamkan pada peringkat awal dulu di Barat, dia mengharamkan makyung, ataupun dia mengharamkan menora dan seumpamanya. Pada asalnya semua praktikal kebudayaan tersebut mempunyai unsur mistik yang bersabit dengan akidah, i'tiqad, keyakinan. Yakin kalau buat begini akan dapat natijah begini. Kalau buat begini akan dapat begini, dapat semua penyakit, dapat tu, dapat ni. Itu yang jadi masalah. Tapi kemudian mereka cuba memahaminya dan akhirnya membuang isu-isu yang bersabit dengan i'tiqad itu, maka dia jadi satu persembahan kebudayaan. Masihlah dari sudut hukum fiqhiyahnya, adalah dia punya syarat-syarat dan seumpamanya, namun tidak lagi bersabit dengan akidah. Lainlah, macam juga ulit mayang, ataupun nyanyian, ataupun tarian ulit mayang di Terengganu. Puja semangat padi, dan lirik-liriknya pun bersifat memuja semangat padi, dengan yakin bahawa jika tak buat begitu dulu, maka semangat padi ni marah, padi tak jadi dan seumpamanya. Tapi hari ini, ulit mayang apa semua sekadar satu tarian kebudayaan. Jadi tak ada masalah yang bersabit dengan akidah. Dia sekadar hukum fiqhiyah. Tetap dosa lah kalau yang menari itu perempuan seksi, tak tutup aurat apa semua, depan lelaki bukan ajnabi apa semua pula, tetap dosa. Tapi tidak rosakkan akidah bersabit. Tapi dulu bila buat, dia mari dengan keyakinan kalau tak buat tak boleh. Kalau tak buat maka padi tahun ni di tempat kita ni tak jadi. Itu yang jadi masalah besar. Ini yang mesti kita fahami. Macam di Barat dulu. Di Barat ada buka panggung dia panggil. Buka panggung ni satu pemujaan, seolah-olah jemput dewa daripada langit turun supaya menjaga majlis kita ni agar majlis ni berlangsung dengan molek sampai akhirnya. Puja, panggil dewa-dewa tu, apa benda? Ini benda-benda yang tidak ada asas dalam akidah Islam. Kemudian bila diharamkan dan mereka ubah style, tidak ada dah benda-benda bentuk puja-puja apa semua ni, dan lirik-liriknya pun ditukar menjadi lirik nasihat, lirik tentang teguran-teguran, kritik sosial dan seumpama, maka di Barat pun dibenarkan kembali. Kalau tidak dulu lirik-liriknya tentang tentang benda-benda mencarut dan seumpamanya. Maka itulah benda yang halus yang cukup kita kata rencam apabila kita nak bincang isu kebudayaan yang bersabit dengan adat tradisi warisan dengan hakikat kita katakan akidah tauhid ataupun syariat Islam itu sendiri. Dia boleh, bukan Islam bukan agama yang jumuk, yang menolak 100% segala benda, tidak. Tapi dia ada garis panduan yang jelas. Bila langgar benda usul, maka tidak ada kompromi. Benda yang thawabit. Tetapi jika yang bersabit dengan mutaghayyirat, benda yang bersabit dengan benda-benda yang tidak usul, maka di sana bolehlah ada kelonggaran dan juga ada lagi dia punya hukumnya masih lagi ada makruh, ada harus, walaupun tidak sunat dan seumpamanya. Di sinilah dia asal usul lama, benda yang sahabat kita sebut mai teri bagi apa mak ya. Ya, benda tu benda yang datang sebelum agama ada pengaruh Hindu Buddha. Bahkan bila mari pengaruh Hindu Buddha, dia semakin canggih, dia bercampur aduk habis licin.
maka dia jadi lebih hebat lagi. Tapi kita tak sedar atas dasar nama adat, warisan, istiadat apa semua kita tu. Bukan itu, tapi kena adjust sikit. Sebab tu Islam hebatnya, bila dulu falsafah Yunani mari apa semua pun, tidaklah kita tolak 100%, melainkan ulama-ulama zaman tu ambil, dia tukar, dia saring, dia tafsirkan balik, dia permudahkan, dia ambil yang molek, dia terangkan yang tak molek, dan seumpamanya, tu pun kesannya sangat banyak yang baik dan sangat banyak yang tidak baik. Itu adalah hakikat sunnatullah. Dia takkan jadi baik semua. Sangat banyak benda baik dan sangat banyak benda tak baik. Itu satu realiti yang mesti kita fahami. Baik, kata Hamka lagi apa dia? Katanya lagi, demikian juga terhadap orang yang baru sembuh dari sakitnya atau orang yang baru pulang dari perjalanan. Ni semua saya hurai, saudara-saudari sekalian, dalam buku terbaru saya, sambungan daripada Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah. Saya sambung dalam satu buku yang baru yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Supaya nak menjelaskan kenapakah orang Melayu ni pada hari ni tahun 1441 Hijriah, bulan Ramadan, 1 Ramadan, masih lagi ramai orang Melayu kita yang soleh, baik, puasa, zakat, haji tak tinggal, solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, sama pula nak baca Quran, khatam apa semua. Tapi dalam masa sama, tok bomo, pawan, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal, khurafat, tahyul, mistik, apa semua percaya pada hantu dan seumpama, dia tak tinggal. Why? Itu soalannya. Kenapa? Kalau yang terlibat dengan benda-benda ni, orang yang kita katakan jenis bukan kaki masjid, kaki surau, kita boleh faham lagi. Mereka yang ke surau, ke masjid, solat, puasa, zakat, haji tak tinggal dan seumpama, ini satu benda yang ironi sebenarnya. Satu benda yang sangat bertentang tapi duduk sekali. Jadi saya cuba jelaskan. Dan Alhamdulillah bila baca buku Buya Hamka Pelajaran Agama Islam ni, rupa-rupanya perbahasan asas yang sama dia bahas. Alhamdulillah kita dapat satu masukan dan juga satu kita kata keselarian pemikiran antara apa yang kita fikirkan itu dengan apa yang Buya Hamka dah angkat 50 tahun, 60 tahun dulu. Ini satu bagi saya satu rezeki lah untuk mereka yang mengkaji, membaca dan seumpama. Baik, kata Hamka lagi apa dia? Semuanya orang sembuh daripada sakit atau baru pulang daripada perjalanan, semuanya ditepung tawari, iaitu dipanggil semangatnya kembali ataupun kur semangat. Mantra-mantra sisa zaman bahari dengan memakai kunyit yang dipersimbang ataupun dengan memberi rajah pada kening, lukis atas kening dan seumpamanya itu. Semuanya adalah sisa dari kepercayaan itu. Di beberapa tempat seumpama di Jawa. Di Jawa ni paling kompleks lah tuan-tuan ya. Bila Islam hari pun dia ada Islam kejawen, dia ada kaum priai, dia ada kaum santri, dia ada kaum banyak pembahagian dia, luar biasa. Dan sampai hari ni pun masih lagi bila kita pergi, ni Islam murni. Biasanya Islam murni ni orang Muhammadiyah ataupun orang Persis, ormas yang betul-betul berpegang pada Quran Sunnah ni lah. Tapi bila disebutkan Islam tradisional, Islam kejawen, itu Islam yang mempunyai konsep yang tersendiri, amalan-amalan, pemikiran dan seumpama sendiri. Yang seolah-olah mereka ni satu bentuk Islam yang lain. Cara dia baca Quran ke apa semua pun berbeza. Dia punya language, cara dia sendiri. Ini kita katakan satu benda yang menarik. Sebenarnya perbincangan ini dalam pendekatan sosiologi, antropologi, agama dan juga sosial, kita sejarah dan seumpama, kita panggil sinkretisme. Untuk memahami segala pergulatan ini, tambah-tambah Nusantara ini adalah pusat pertengahan pertembungan tamadun peradaban sejak sebelum ribuan tahun sebelum Masihi, maka kita kena kenal satu konsep yang bernama sinkretisme. Itu antara benda yang menarik. Tapi kajian akademik tentang sinkretisme dalam pengajian Islam, setakat yang saya jumpa hanya 2-3 baru PhD. Dalam pengajian-pengajian Melayu ataupun sejarah pun tidak banyak yang berminat.
Tapi di belah barat ataupun di belah Indonesia, topik sinkretisme sangat banyak diperbincangkan daripada S1 dia, iaitu degree, S2 master sampailah PhD. Kita duk gelintar mencari maklumat dalam internet dan seumpamanya. Saya masukkan juga dapatan-dapatan tersebut dalam karya terbaru kita, Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Baik. Kita pergi sikit lagi tuan-tuan, sebab saya hanya nak setengah jam sahaja, tak boleh lama-lama. Tapi kita setengah jam tapi keraplah supaya habis, dapat habis buku kita ni. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Di beberapa tempat seumpama di Jawa masih ada sisa kepercayaan pada kepuakaan, pada keris, bekas dinamisme. Ini sampai sekarang pun ada lagi, bukan zaman tu saja Buya. Zaman Buya tu 1956. Dah setahun sebelum kita merdeka di Malaysia ini. Tapi sekarang 2020 Buya, masa kita baca buku Buya ni, benda tu ada lagi. Soalan begitulah kalau kita boleh bercakap dengan dia, ya. Baik, katanya lagi apa dia? Atau kepercayaan kepada tuah kuda, tuah ayam dan burung. Dan di beberapa tempat lagi masih ada sisa kepercayaan bahawa seorang raja berasal dari buaya atau dari dewa Saweri Gading di Bugis. Minangkabau terhadap cindur mata. Melayu tentang Sangsa Purba daripada gunung apa dia? Daripada gunung Mahameru itu. Daripada gunung Siguntang Mahameru dan seumpama. Asal usul raja-raja Melayu dikatakan mari daripada keturunannya daripada siapa ni? Daripada Sangsa Purba yang daripada gunung, dan ada yang beranak daripada buih di tengah laut. Macam-macam lah bila kita baca hikayat-hikayat Melayu lama itu. Ia sekadar hikayat, tetapi ia berasaskan kemudian menjadi satu kepercayaan yang membentuk teologi juga di kalangan masyarakat Melayu kita sebenarnya buat sekian lama. Baik, katanya lagi apa dia? Di dalam dongeng Cindur Mata, ada tersebut bahawasanya Raja-Raja Minangkabau adalah keturunan dari Indrajati, iaitu dewa dari langit. Ada kuda bertuah bernama Si Gumarang. Ada pula kerbaunya Si Benuang. Ada pula ayamnya Si Kinantan. Dan mempunyai keris sempena ganja iras, yang sangat bertuah, sehingga jejak ditikam pun mati juga. Orang berjalan, ada tapak kaki. Tikam tapak kaki, bekas tapak kaki tu, mati juga orang tu. Nak kata hebatnya, keris tersebut. Lebih hebat pada Taming Sari, hang tuah lah ni. Begitu lebih kurang. Orang Melayu, bila sebut kata Melayu ni, masuk Buya Hamka, dia merujuk kepada orang Malaya, iaitu orang tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Orang Melayu mempercayai bahawa rajanya yang pertama adalah turun dari Bukit Siguntang Mahameru. Kepercayaan kepada tuah padi merata di mana-mana. Sebab di Asia Tenggara ini, Southeast Asia, beras ataupun padi adalah tanaman utama di delta-delta yang sangat sesuai. Maka kepercayaan terhadap nak bagi beras padi ini menjadi, maka dipujalah itu ini. Dipujalah itu ini. Baik, katanya lagi apa dia? Buya Hamka kata, kepercayaan pada tuah sebab padi adalah makanan pokok bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Padi bernama Sang Hyang Seri. Sang Hyang Seri. Barangkali itulah asal kepada Mayang Sari di Terengganu. Wallahu a'lam. Dia disebutkan Sang Hyang Seri dan Mayang Sari lebih kurang dalam pemujaan orang-orang lama terhadap yang bersabit dengan semangat padi dan seumpamanya. Maka kata Hamka lagi, di negeri-negeri yang belum merata kepercayaan agama Islam atau telah merata tetapi belum diketahui hakikat hajarannya, bekas kepercayaan tua itu masih ada. Kuat lemahnya bergantung kepada lemah dan kuatnya pengajaran agama Islam di tempat itu. Tetapi satu hal telah nyata, iaitu kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa itu telah sedia dalam bakat jiwa manusia sendiri. Secara azalinya, dalam mereka berspekulatif mencari satu kuasa yang pada zahir, pada batinnya mereka terpaksa akui
di sebalik kejadian alam ini pasti ada satu kuasa yang hebat yang mencipta, yang menentukan, yang menguruskan. Tapi disebabkan pedoman wahyu tak sampai lagi, tapi akal dan jiwa mereka dah berfungsi, maka mereka menerka-nerka. Jadi bila ada orang kata begitu, dia ikut begitu. Orang ni kata begini, dia ikut begini pada peringkat awalnya. Sehinggalah sampai agama Islam dan juga dakwah ataupun agama-agama lain terlebih dahulu yang menceritakan konsep beragama secara kita katakan teratur. Maka sebab itulah tak pelik kenapa orang Melayu Nusantara dulu terlebih dahulu pergi pada Hindu Buddha, yang kemudian menjadi satu kuasa politik, satu kuasa maritim, satu kuasa empire yang besar, yang kemudian bila Islam bangkit pun mereka boleh terima, kerana mereka tidaklah secara emosional sahaja untuk terimanya, tapi fungsi mereka dalam mencari menggunakan akal yang ditambah dengan kejiwaan mereka yang sudah sekian lama tertanya dan mencari, yang meragui dan seumpamanya, maka ia menyebabkan mereka sedar di sana adanya satu kuasa yang hebat itu. Cuma apa? Itulah yang diperbahaskan oleh Hamka dalam bab 1 daripada pelajaran agama Islam yang setebal 500 muka surat ni, dan kita baru saja habiskan subtopik yang kedua bab yang pertama. Dalam subtopik bab yang pertama itu, subtopik yang ketiga adalah alam falsafah. InsyaAllah esok kita akan baca dan bincang pula tentang bagaimana Hamka melihat ada sebahagian manusia yang cuba mencari Tuhan melalui agama tapi dengan cara falsafah. Yang kadang-kadang Hamka kata mereka menjadi sesak terus, tak jumpa-jumpa Tuhan, tapi sebahagiannya direzekikan untuk jumpa Tuhan melalui jalan falsafah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok pada masa yang lebih kurang samalah, dalam 645 begitu, kita akan mulakan bacaan dalam 645 hingga 7 suku insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.